Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua penonton-penonton dalam siri webinar pada petang ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang live bersama saya dalam siri ini pada petang ini. Baik, untuk makluman semua, program webinar kefahaman undang-undang ini adalah merupakan satu inisiatif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor dalam usaha memberi maklumat dan kefahaman yang betul berkaitan isu-isu perundangan dan kehakiman syariah di negeri Selangor. Baik, penerangan-penerangan yang diberikan dalam siri webinar ini adalah lebih kepada prosedur dan peruntukan undang-undang dan bersifat asas saja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, petang ini saya akan bawakan satu tajuk iaitu tuntutan ganti rugi pertunangan. Baik, sebelum saya teruskan, mohon pada tuan-tuan dan puan-puan untuk menekan butang share untuk sama-sama kita kongsikan perkongsian ilmu kepada kawan-kawan, pada sahabat handai, saudara mara semua untuk sama-sama kita manfaatkan perkongsian ilmu pada petang ini. Baik, saya teruskan ya. Sebagai mukadimah perkahwinan merupakan satu akad nikah yang memberikan kesan yang besar, kekal, satu ikatan yang kekal dan satu tempoh masa yang panjang serta dipenuhi dengan tanggungjawab. Oleh itu sebelum melangkah ke alam perkahwinan, kedua-dua calon suami isteri mestilah mengambil langkah-langkah yang perlu sebelum akad nikah dijalankan. Ianya bagi memastikan kedua-dua berasa yakin dengan sifat-sifat, dengan segala sifat-sifat, akhlak, peribadi, kelengkapan-kelengkapan yang ada bagi mencapai matlamat perkahwinan. Dan masing-masing akan yakin dengan masa depan perkahwinan. Jadi, sebelum berkahwin tu perlu ada langkah-langkah yang perlu diambil. Apa dia langkah-langkah yang perlu diambil tu Baik, antaranya adalah mencari sifat-sifat yang dituntut pada kedua-dua pasangan. Baik apa dia sifat-sifat yang dituntut bagi kedua-dua pasangan? Kita perlu lihat dari segi agama, dari segi akhlaknya. Akhlak itu mestilah akhlak yang baik, mulia, keturunan yang baik-baik, sekufu. Sekufu ni maksudnya sama taraf. Tidak berkahwin dengan saudara yang terdekat, tidak digalakkan untuk berkahwin dengan saudara-saudara yang terdekat. Dan kalau wanita tu biarlah seorang yang masih gadis ataupun anak dara. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, seseorang perempuan biasanya dikahwini kerana 4 faktor. Harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama. Nescaya tangan engkau akan subur, yakni berkat. InsyaAllah akan bahagialah rumah tangga hingga ke akhirnya. Baik, bila kita dah jumpa seseorang yang kita tengok dari segi sifat, dari segi akhlak, dari segi keserasian, maka bolehlah dibolehkan untuk kita melihat seorang lelaki tu melihat bakal tunang atau bakal pasangannya. Baik, dalam Islam perkara itu adalah sunat, digalakkan untuk melihat perempuan yang ingin dikahwini sebelum suatu peminangan itu dijalankan. Nak tengoklah perempuan tu okey ke tidak, dari segi rupa paras, dari segi cacat ke tidak dan sebagainya. Kebiasaannya kalau di Malaysia ni, kalau nak tengok tu biasanya melalui keluarga ataupun ketika sesi merisik, kalau adat di Malaysia kan. Baik, ianya juga adalah untuk mengelakkan daripada berlaku kekecewaan apabila perkahwinan telah
dijalankan ataupun dilangsungkan. Baik, seterusnya barulah pergi kepada proses meminang ataupun proses bertunang itu sendiri. Baik. Okey. Jadi apa itu pertunangan? Saya rasa semua maklum ya, bertunang dalam adat di Malaysia ni. Pertunangan tu apa? Biasanya ada rombongan datang meminang, bawa dulang hantaran, ada yang bawa 7 dulang, ada yang bawa 11 dulang dan seumpamanya. Dan biasanya adalah proses sarung cincin, gelang dan seumpamanya. Itu adalah adat ya. Jadi pertunangan dari segi dari sudut hukum syarak ni macam mana? Ya? Pertunangan adalah satu perkataan berasal daripada bahasa Melayu yang membawa maksud yang sama dengan khitbah. Khitbah adalah perkataan dalam bahasa Arab yang juga dikenali dengan istilah meminang atau pinangan. Baik, pertunangan ni adalah satu permulaan ya, seorang lelaki atau wakil ahli keluarganya atau seseorang lain bagi pihaknya menyampaikan hajat kepada keluarga pihak perempuan ya, akan hasrat hati si lelaki untuk mengahwini si perempuan ya. Jadi kadang-kadang permulaan ni boleh terjadi juga apabila dimulakan oleh seorang lelaki tu meminang dengan sendiri ya. Dia datang sendiri nak pinang dan terus berkahwin ya, berhasrat untuk berkahwin dengan perempuan tersebut. Baik, bertunang juga membawa maksud satu tanda persetujuan kedua belah pihak lelaki dan perempuan dalam merangka untuk hidup bersama sebagai suami dan isteri. Baik ya, apabila ada hasrat lelaki nak minang perempuan dan perempuan tu bersetuju untuk menerima pinangan tersebut, maka itu adalah sebagai satu ikatan dan tanda persetujuan bahawa akan pergi ke alam perkahwinan. Baik, seterusnya pertunangan itu juga adalah merupakan wa'ad ghair mulzim, iaitu janji yang tidak semestinya disempurnakan, iaitu tidak mengikat ya, yang merupakan perjanjian untuk berkahwin dan bukan suatu akad atau kontrak yang mengikat yang mewajibkan pernikahan. Baik, hukum meminang atau pertunangan ini adalah harus sebagaimana dinyatakan di dalam Kitab Mughni Muhtaj jilid 3 halaman 135. Baik, macam saya katakan tadi dalam masyarakat Islam di Malaysia, kebiasaannya urusan peminangan ini akan dilakukan oleh kaum keluarga terdekat, pihak lelaki yang akan hantar rombongan ke rumah calon isteri yang telah disepakati dan menjadikannya ia satu yang rasmi. Okey. Dalil yang mensyariatkan pertunangan Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan hukum meminang atau bertunang khitbah ni di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 235 yang bermaksud dan tidak salah bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit. Selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan, dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh, iaitu melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu, maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Baik, hadis Rasulullah SAW juga ada menyatakan berkaitan dengan pertunangan ataupun peminangan ni. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu anhu bersabda yang bermaksud, apabila seseorang daripada kamu ingin meminang seorang perempuan, tidaklah salah melihatnya dahulu jika tujuan melihat itu untuk meminang walaupun tidak diketahui oleh perempuan. Baik. Itu adalah dalil-dalil yang mengharuskan atau membenarkan satu pertunangan itu dijalankan ya. Baik, bentuk-bentuk peminangan ya.
dia peminangan ni ada dibuat secara langsung iaitu secara soreh. Ada juga peminangan yang dibuat secara tidak langsung. Biasa kalau secara langsung ni peminangan itu adalah lelaki dia nyatakan hasrat nak berkahwin dengan perempuan tertentu. Contoh, saya nak berkahwin dengan kamu. Apabila habis iddah, saya nak berkahwin dengan kamu. Ya? Kalau pinangan secara tidak langsung pula iaitu secara sindiran ataupun secara al-ta'rid, lelaki meminang tidak menyatakan hasratnya secara langsung. Ya? Maksudnya dia bagi tahu tu secara bayangan, secara isyarat yang dapat difahami bahawa dia ingin berkahwin dengan perempuan yang diminati. Contohnya, ramai yang suka kamu. Tak mungkin aku tak suka kamu. Ya. Dan kebiasaannya dan pinangan secara sindiran ni adalah dikhususkan untuk wanita-wanita yang dalam iddah kematian suami. Ya. Baik. Seterusnya kita nak meminang seseorang ataupun syarat-syarat nak bertunang ni, kita kena tengoklah perempuan yang nak dipinang tu bukannya lah menjadi isteri orang lain. Perempuan yang nak dipinang tidak berada dalam tempoh iddah. Perempuan yang nak dipinang bukan tunangan orang lain. Baik, perempuan yang dipinang juga mestilah sah bernikah dengannya atau bukan muhrimnya. Ya, maksudnya dia adalah perempuan yang memang layaklah kita nak nikah. Bukannya saudara sendiri, adik sendiri dan seumpamanya. Okey. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya teruskan jangan lupa tekan butang share untuk sama-sama kita kongsikan apa yang saya kupas pada petang ini. Baik, seterusnya hikmah ataupun tujuan pertunangan. Kenapa satu pertunangan tu perlu dibuat? Pertunangan ni merupakan salah satu cara untuk membolehkan pasangan yang bertunang mengenali antara satu sama lain sebelum akad nikah berlaku. Ia juga merupakan satu jalan untuk kedua-dua pihak mengkaji tentang sifat, tentang akhlak, tentang kecenderungan masing-masing dalam hidup. Setakat yang dibenarkan oleh hukum syarak lah. Apabila ternyata terdapat titik persefahaman antara mereka, antara keduanya, lelaki dan perempuan, maka hendaklah terus melangsungkan perkahwinan. Baik, perkahwinan merupakan ikatan hidup yang abadi dan menjamin kedamaian antara kedua-duanya untuk hidup dalam aman, damai, penuh kebahagiaan dan ketenangan. Itu semua memang satu harapan ataupun kehendak bila seseorang tu nak berkahwin. Jadi ciri-ciri itulah juga yang merupakan idaman setiap pemuda-pemudi dan menjadi harapan setiap keluarga. Baik, itu antara hikmahnya. Banyak sebenarnya hikmah kenapa satu pertunangan tu dijalankan ataupun dibuat. Baik, adakah ikatan pertunangan boleh dibatalkan? Apa kesannya jika pertunangan tu dibatalkan? Boleh atau tidak pihak yang dimungkiri menuntut kembali pemberiannya? Barang-barang pertunangan perlu dikembalikan ataupun tidak? Itu persoalan-persoalan yang timbul apabila sesuatu ikatan pertunangan tu dibatalkan. Baik. Dari sudut hukum syarak memandangkan pertunangan ni adalah bukan satu perkahwinan. Ia hanyalah cuma merupakan satu janji untuk berkahwin, maka kebanyakan fuqaha berpendapat bahawa pasangan yang bertunang masing-masing boleh membatalkan pertunangan mereka. Ini kerana selagi akad tidak wujud, maka tanggungjawab dan pertanggungjawaban juga tidak wujud. Namun begitu dari segi akhlak, dari segi sifat yang mulia dalam Islam sendiri, pasangan yang bertunang ni tidak digalakkanlah untuk membatalkan pertunangan mereka kecuali dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan dan mendesak demi untuk melihara nama baik maruah dan untuk kedua-dua pihak lelaki dan perempuan dan juga keluarga. Baik, sebarang keputusan yang berkaitan dengan
pertunangan ni nak batalkan ke nak teruskan ke, hendaklah dilakukan secara objektif, bukan mengikut dorongan hawa nafsu atau tidak berlandaskan sembarang rasional. Baik. Baik, kita terus pergi kepada ganti rugi pertunangan ya. Ya, oleh kerana pertunangan ni adalah satu janji ya, kepada perkahwinan saja dan bukan satu akad seperti dalam perkahwinan ada lafaz, ada ijab qabul ya, maka fuqaha berpandangan dia boleh dibatalkan ya ikatan pertunangan tersebut dengan syarat ya, dengan syarat ianya dibatalkan tu dengan alasan-alasan yang kukuh macam saya maklumkan tadilah, alasan yang kukuh, alasan munasabah, mendesak dan memudaratkan pihak-pihak jika diteruskan perkahwinan tersebut. Ya, jadi pihak yang dimungkiri boleh membuat tuntutan ganti rugi atau pembatalan pertunangan tersebut. Baik, alasan yang munasabah ya, alasan yang mendesak. Saya akan kupas berkaitan dengan perkara tersebut selepas ni ya. Dari segi sudut perundangan ya, dalam kita punya undang-undang keluarga Islam ya, enakmen undang-undang keluarga Islam ada menggariskan berkaitan dengan ganti rugi pertunangan ni. Baik. Seksyen 15 ya, enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 memperuntukkan ya, jika seseorang itu telah mengikat suatu pertunangan mengikut hukum syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi tanpa apa-apa sebab yang sah, manakala pihak yang satu lagi bersetuju untuk berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan untuk memulangkan wang pemberian pertunangan jika ada atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati ya, oleh atau untuk pihak yang satu lagi sebagai persediaan bagi perkahwinan, dan yang demikian itu boleh dituntut melalui tindakan dalam mahkamah. Baik ya, jelas ya dalam seksyen 15 tu ada dinyatakan berkaitan dengan ganti rugi pertunangan dan juga apa yang perlu dikembalikan. Baik. Seterusnya, jadi berdasarkan peruntukan undang-undang ya, yang telah saya sebutkan tadi, jelas ya menunjukkan bahawa pertunangan tu kalau dibatalkan, sekiranya dibatalkan, maka tuntutan boleh dibuat. Elemen apa yang perlu dalam satu tuntutan tersebut? Ya, baik. Yang pertama, wujud atau tidak ikatan pertunangan mengikut hukum syarak. Ya. Jadi kita tengok tadi, telah saya nyatakan bahawa pertunangan tu apa? Ya, proses nak menyatakan hasrat ya, kepada lelaki, daripada seorang lelaki kepada perempuan untuk bertunang ataupun untuk menjadikannya seorang isteri. Baik. Ikatan pertunangan ya, yang hasrat yang dinyatakan tu akan disusuli dengan majlis pertunangan. Itu kalau adat di Malaysia ya. Tapi hakikatnya dari segi hukum syarak sebenarnya hasrat menyatakan pertunangan itu sendiri telah menunjukkan bahawa berlakunya pertunangan. Baik ya. Yang kedua, elemen kedua, okey, siapa yang putuskan pertunangan tersebut dan siapa yang enggan meneruskan perkahwinan tersebut? Ya? Kena tengok. Siapa yang nak putuskan? Ya? Laki ke perempuan? Perempuan ke laki? Dua-dua boleh. Ya? Kemudian, adakah pembatalan pertunangan tersebut mempunyai alasan yang sah? Ya? Mempunyai alasan yang sah dari segi hukum syarak. Ya? Itu elemen yang ketiga. Dan seterusnya, apa yang boleh dikembalikan dan apa yang boleh dituntut. Baik, itu adalah elemen-elemen yang ada dalam satu tuntutan ganti rugi pertunangan yang perlu dilihat ya. Baik. Tuntutan yang dilihat tu dari segi siapa yang batalkan pertunangan, siapa yang jadi punca kepada pembatalan tu, mahkamah akan nilai ya, akan nilai sebab-sebab dan alasan-alasan yang sah untuk hukum syarak tu yang menyebabkan pertunangan tersebut
dibatalkan. Ya. Contoh-contoh ataupun punca pembatalan pertunangan mungkin dalam tempoh pertunangan tadi salah satu pihak mendapati bahawa pihak satu lagi atau petunang itu seorang penagih dadah, kaki judi, ada hubungan sulit dengan orang lain dan apa-apa alasan lain yang mendatangkan mudarat kepada salah satu pihak atau keduanya. Maksudnya bila dah tahu pasangan ini dia ni penagih dadah ni, kaki judi, macam mana nak kahwin ni? So nanti macam mana dalam tempoh dalam alam perkahwinan. So daripada awal kita dah tahu dah. Sebab dalam Islam sendiri di peringkat awal tadi saya dah jelaskan maksudnya apabila kita nak mencari pasangan tu kita mestilah mencari pasangan yang mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia untuk menjadi pasangan hidup kita di dalam alam perkahwinan nanti. Jadi kalau dah jelas dekat dalam tempoh perkenalan tu dah memang nampak dah pasangan yang ni macam ni, pasangan ni macam ni. So kat situ akan timbul masalah dan mungkin salah satu pihak tu akan rasa macam tak boleh dah nak teruskan perkahwinan ni, maka dia akan buat pembatalan perkahwinan. Itu antaranya lah alasan-alasan munasabah ataupun alasan yang sah untuk pembatalan pertunangan. Dan selainnya mahkamah akan nilai berdasarkan dari segi kemudaratan sendiri sebab kalau ikut kaedah fiqh pun la darar wala dirar, maksudnya tiada yang mudarat dan tiada yang memudaratkan. Satu perkara tu kalau dah sampai memudaratkan maka perlulah dihalang. Baik, seterusnya apa yang perlu dikembalikan? Apa yang boleh dituntut? Berdasarkan Seksyen 15 tadi, jelas ada 3 perkara-perkara yang boleh dituntut apabila sesuatu pertunangan itu dibatalkan. Iaitu pemberian ataupun hadiah ketika pertunangan jika ada. Atau nilai pemberian hadiah tu. Kalau sekiranya barang-barang pemberian tu dah tak ada, rosak atau sebagainya, dah memang tak ada, boleh dinilai. Contohnya cincin pertunangan, barang-barang ni macam selalunya ada kasut lah, baju dan sebagainya. Okay. Kemudian bayaran atau wang yang telah dibelanjakan untuk persediaan perkahwinan. Contohnya kos cetak kad jemputan, pendahuluan sewaan dewan, sewaan pelamin, tempahan jamuan dan apa-apa kos bagi persiapan lain yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dibatalkan pertunangan tu. Selalunya bertunang sebulan, 2 bulan. Ada juga yang bertunang lama kan, setahun, 6 bulan. Dah bersiap ni, dah prepare nak kahwin apa semua, dah tempah dewan apa semua, tiba-tiba dibatalkan pertunangan. Kalau ada alasan yang munasabah pembatalan, kalau alasan tu alasan yang munasabah, sama-sama setuju, maka tak wujudlah permohonan ganti rugi pertunangan ni. Maksudnya tak bolehlah dituntut. Tapi kalau dah memang sah, pertunangan tu dibatalkan tanpa ada alasan, tiba-tiba je datang, okay, saya tak jadi lah nak bertunang, saya batalkan, saya tak jadi nak kahwin dengan kamu. Jadi kalau itulah alasan yang ditemukan, maka bolehlah buat permohonan ganti rugi pertunangan. Namun ianya tertakluk kepada pembuktian ketika perbicaraan. Pihak yang menuntut perlu mendatangkan bukti, sama ada dokumen atau saksi untuk menguatkan dakwaan. Jadi kalau kata dakwa memang dia batalkan perkahwinan tu tanpa alasan, so kena datangkanlah bukti. Apa alasan-alasannya. Kalau ada dokumen, dokumen WhatsApp atau sebagainya lah, mesej dan sebagainya. Dan kalau ada saksi, kemukakanlah saksi untuk menguatkan dakwaan dalam satu permohonan tu. Baik.
Okay, saya ada beberapa contoh-contoh kes yang telah ada permohonan tu dibuat dan diputuskan oleh mahkamah secara umum kes Mahkamah Tinggi Syariah Seremban, tuntutan dikemukakan adalah merupakan tuntutan ganti rugi pertunangan, yang mana pihak yang menuntut tu dia mohon ganti rugi keaiban sebanyak RM200,000 dan ganti rugi perbelanjaan berjumlah RM9,677. Hakim bicara telah memutuskan defendant telah mungkir janji dan membatalkan pertunangan itu tanpa sebab yang munasabah dan tanpa sebab yang sah di sisi hukum syarak. Jadi plaintiff berhak menerima bayaran ganti rugi yang berupa persiapan untuk pertunangan dan persiapan untuk perkahwinan sebanyak RM6,277. Namun tuntutan ganti rugi keaiban tu adalah ditolak. Sebab dalam Seksyen 15 tak ada pun nyatakan pasal peruntukan saman untuk keaiban ni, ganti rugi keaiban. Baik Seterusnya kes yang kedua kes di Mahkamah Syariah Selangor tuntutan ganti rugi pertunangan oleh plaintiff seorang lelaki menuntut ganti rugi sebanyak RM32,172 bagi kos persediaan untuk perkahwinan. Dan mahkamah telah memutuskan telah berlaku pertunangan dan pembatalan pertunangan dibuat tanpa apa-apa sebab yang sah. Jadi mahkamah telah memerintahkan defendant membayar ganti rugi pertunangan sebanyak RM14,977.20. Seterusnya kes yang ketiga Mahkamah Kadi Besar Kedah. Defendant telah mungkir perjanjian untuk berkahwin dengan plaintiff dan plaintiff menuntut pembayaran mas kahwin sebanyak RM25, belanja kahwin sebanyak RM800 dan plaintiff juga mendakwa bahawa beliau berhak untuk menyimpan cincin pertunangan. Jadi Mahkamah Kadi Besar Negeri Kedah telah memberi penghakiman kepada plaintiff dan memerintahkan defendant membayar ganti rugi mengikut perjanjian pertunangan iaitu mas kahwin RM25, belanja kahwin dan juga plaintiff sendiri berhak untuk menyimpan cincin pertunangan tersebut. Baik, contoh-contoh kes yang saya bawakan pada petang ni adalah menunjukkan bahawa mahkamah sebenarnya memang telah membenarkan permohonan-permohonan ganti rugi pertunangan ni berdasarkan peruntukan undang-undang. Dan perkara-perkara yang ataupun apa yang dibenarkan tu ialah sebagaimana dalam Seksyen 15 tadilah. Maksudnya perbelanjaan yang dikeluarkan oleh pihak yang diputuskan pertunangan tadi, persiapan perkahwinan, kos persediaan perkahwinan, mas kahwin dan juga kesemua kes-kes tadi menunjukkan bahawa pihak yang diputuskan pertunangan tu berhak menerima ataupun menuntut kos persediaan perkahwinan ataupun kos-kos pertunangan. Baik, sebelum saya pergi ke slide selanjutnya, setakat ni belum ada apa-apa persoalan so saya akan terus kepada tuntutan Macam mana kita nak buat tuntutan ni? Tuntutan ni boleh dibuat difailkan berdasarkan peruntukan Seksyen 15 tadi nama Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Baik, borang-borang juga boleh dimuat turun daripada laman sesawang ataupun laman web JAKIS www.jakis.gov.my. Isi borang tu, lengkapkan borang, ada senarai semak yang dilampirkan, yang dikemukakan. Download borang-borang tu semua beserta dengan dokumen-dokumen, bawa pergi mahkamah, daftarkan dekat mahkamah. Mahkamah mana nak daftarkan? Mahkamah Syariah, Mahkamah Rendah berdasarkan bidang kuasa. Kalau duduk dekat Sepang, daftarlah dekat Sepang. Duduk dekat Sabak Benam, daftarlah dekat Sabak Benam. Dan tengok juga nilaian. Nilaian tuntutan.
300,000 fail dekat mahkamah tinggi. Bawah 300,000 fail dekat mahkamah rendah. Ya. Setakat ni ikut kes-kes yang saya bagi contoh tadi, tak adalah sampai 300,000 tuntutan tu kan. Tapi tak tahulah zaman sekarang ni kos dah makin meningkat. Ya. Segala perbelanjaan apa semua dah tinggi. Tapi dalam musim PKP ni mungkin tak berlaku kot majlis ya. Baik, seterusnya setelah difailkan di mahkamah, perlu menghadiri satu sesi majlis suluh, ya, sulh ataupun perbincangan perdamaian secara baiklah, ya. Majlis suluh ni diwajibkan ya untuk kes-kes yang melibatkan tuntutan ni. Okey, dan biasanya buat perbincangan penyelesaian secara baik. Kalau ada, alhamdulillah ya. Tak perlu pergi kepada perbicaraan. Tapi sekiranya majlis suluh ni gagal ya, tidak berjaya, masing-masing kekal dengan tuntutan masing-masing, kekal dengan pendirian masing-masing, maka proses perbicaraan tu perlu dipatuhi. Ya? Perlu lengkapkan pleading, pihak yang tak bersetuju kena masukkan pembelaan, kena jawab balik pembelaan ya, terhadap tuntutan yang dituntutkan. Seterusnya, bila dah masuk pembelaan, kena jawab pembelaan tersebut ya. Kemudian barulah mahkamah akan tetapkan perbicaraan. Perbicaraan macam saya katakan tadilah, perlu memberi keterangan dan pembuktian-pembuktian kepada mahkamah untuk menguatkan dakwaan masing-masing. Ya. Kalau kata majlis pertunangan tu macam mana nak buktikan? Ya. So kena dikemukakanlah saksi yang ada bersama. Kalau kata ada perbincangan berkaitan dengan proses peminangan dan pertunangan tersebut, ya, perlu dibuktikan. Begitu juga dengan apa-apa yang telah dibelanjakan. Ya. Katalah beli barang-barang, beli cincin, beli dan sebagainya tu, ada resit. Ya. Ada resit, ada apa nama dia, dokumen, maka kemukakan untuk dinilai oleh mahkamah. Baik ya. Seterusnya, pembatalan pertunangan sememangnya diharuskan ya dalam Islam dan perundangan syariah serta undang-undang keluarga Islam ya. Dalam peruntukan undang-undang juga telah dinyatakan bahawa tuntutan ganti rugi pertunangan dan pembatalan pertunangan ni ya, memang ada jelas ya dalam Seksyen 15 dalam perbahasan undang-undang ya. Namun sebagai seorang Islam kita adalah wajib ya berpegang kepada perjanjian dan sebaliknya tidak membatalkan pertunangan tersebut kecuali ya jika ada alasan atau sebab-sebab yang munasabah. Sebagai firman Allah SWT, wahai orang-orang yang bermaksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah segala janji-janji kamu. Baik. Jadi untuk sesi ni saya harap segala penjelasan yang saya berikan ni dapat memberi sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada semua para pendengar dan juga yang bersama saya pada petang ini ya. Sebab ialah kadang-kadang perkara-perkara yang jarang ni macam tuntutan ganti rugi pertunangan ni jarang. Orang kata jarang-jarang berlaku. Tapi ada kes-kes ni bukan tak ada. Cuma mungkin masyarakat di luar tidak tahu dan tidak maklum sebenarnya boleh ke tidak tuntutan-tuntutan ni dibuat. Ya. Jadi dengan penjelasan-penjelasan sedikit ini mungkin dapat membantu pihak-pihak di luar sana sekiranya ada berlaku pada diri sendiri atau pada saudara mara atau pada masyarakat lain, kawan-kawan dan sebagainya, bolehlah ya diwar-warkan untuk
dituntut di mahkamah. Baik. Okey. Saya tengok ada soalan di ruangan komen kita daripada Puan Saadiah Din. Pada pendapat Puan, ganti rugi keaiban patut ke diberikan oleh mahkamah? Baik, macam saya jelaskan tadilah, dalam peruntukan Seksyen 15 telah jelas menyatakan bahawa perkara-perkara yang boleh dituntut tu apa. Jadi 3 je tadi kalau ikutkan. Pemberian semasa pertunangan. Kemudian kalau pemberian tu tak ada, maka nilaian kepada pemberian ataupun barang-barang yang diberikan. Kemudian membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan untuk persediaan perkahwinan. Satu, pemberian. Kalau tak ada pemberian, nilai pemberian. Yang kedua. Yang ketiga, kos persediaan perkahwinan. Itu yang telah digariskan dalam undang-undang. Jadi tidak dinyatakan dalam undang-undang kita berkaitan dengan kerugian ataupun ganti rugi terhadap keaiban yang berlaku apabila sesuatu pembatalan perkahwinan itu dibuat. Baik. Setakat ni saya rasa tak ada apa-apa soalan lain yang dikemukakan. Jadi sebelum saya pergi kepada akhiran sebelum saya berhentilah untuk sesi pada petang ni, ingin saya war-warkan kepada penonton-penonton ataupun tuan-tuan puan-puan yang berada di luar sana, kalau sekiranya ada apa-apa isu berkaitan dengan perundangan, berkaitan dengan kehakiman syariah ni, sekiranya ada pertanyaan, nak dapatkan maklumat, silalah pergi ke laman web, laman web JAKIS, ataupun boleh pergi Facebook JAKIS, Twitter, Instagram dan juga Telegram Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Dekat situ banyak info-info berkaitan dengan jabatan dan juga berkaitan dengan isu-isu perundangan yang sekiranya diperlukan. Dan kalau kata nak dapatkan telefon dan sebagainya, nombor telefon, pegawai dan sebagainya juga boleh dilihat di ruangan tadi, media sosial tadi. Baik, saya tengok ada satu lagi soalan daripada Puan Nur Adibah. Baik, Assalamualaikum Puan. Andai kata defendant gagal mengikuti perintah yang telah dikeluarkan, boleh atau tidak plaintiff memfailkan saman penghutang penghakiman? Baik. Perintah mahkamah Okey, terima kasih kepada yang bertanya, puan yang bertanya, dan juga tadi kepada Puan Saadiah juga. Saya ucapkan terima kasih atas soalan tadi. Kalau defendant tu mahkamah dah perintahkan kena bayar jumlah sekian lah. Katalah tadi saya bagi contoh yang dia kena bayar RM6,277 kos perkahwinan, kos persediaan perkahwinan. Nak kena bayar saya bagi contoh, mahkamah kata bayar dalam tempoh 3 bulan ataupun 6 bulan. Defendant ni dah selepas daripada tempoh tu tak bayar. Jadi perintah-perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah ni boleh dikuatkuasakan ataupun boleh dibuat pelaksanaan perintah. Prosesnya melalui permohonan saman penghutang penghakiman itu sendiri atau permohonan pelaksanaan perintah. Sebab perintah mahkamah ni dia dah jadi satu kewajipan pada defendant tu untuk melaksanakan. Bila dah ada perintah melibatkan kewangan, melibatkan duit, tak buat, tak bayar, maka perlulah dibuat pelaksanaan. Dan defendant sekiranya gagal untuk membayar, dia boleh juga selepas pelaksanaan dibuat tak bayar juga, dia boleh sampai ke
pengkomitan. Ya, ada proses undang-undangnya. Saya rasa pada webinar yang tak silap saya ke-15 ataupun ke-16 telah dijelaskan berkaitan dengan proses pelaksanaan perintah. Tak silap saya tajuk perintah ni hanya selai kertas macam tu lah lebih kurang. Baik, saya harap dapat jelas dengan apa yang saya kemukakan tadi, yang saya jawab tadi. Seterusnya, saya rasa ada lagi soalan daripada Daniel Nafis. Assalamualaikum Puan. Bagaimana kalau salah seorang yang mungkir janji pertunangan tersebut tidak dapat membayar atas faktur kewangan? Macam saya katakan tadilah, bila ada perintah mahkamah, dah dikeluarkan kena bayar, memang jadi satu kewajipan kepada seseorang individu tu ataupun defendant tu untuk membuat bayaran, untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Kalau tak bayar, maka dia akan ada kesan undang-undang, boleh sampai boleh sampai ke tahap pengkomitan. Dan kalau sekiranya defendant ni tidak mampu nak bayar atas faktur kewangan, dalam permohonan pelaksanaan perintah tu, ketika siasatan dibuat oleh pihak mahkamah, maka pihak defendant perlu menjelaskan perkara tersebut. Tapi kena ingat, bukan bila dah jelaskan tak ada duit dan sebagainya, itu tak payah bayar, still kena bayar. Mungkin ada perbincangan ataupun ada persetujuan untuk pihak tu melanjutkan tempoh bayaran. Kalau dah memang jadi perintah, nak tak nak kena bayar. Sebab itu perintah mahkamah. Perintah mahkamah ni adalah satu melibatkan satu perintah yang mempunyai kesan undang-undang yang besar. Baik. Terima kasih pada penonton-penonton semua yang bersama dengan saya petang ni, dan terima kasih juga kepada yang bertanya. Seterusnya, sebelum sekali lagi saya ingin war-warkan berkaitan dengan program webinar kefahaman undang-undang kita pada petang ni. Program ni akan dijalankan ataupun dilangsungkan pada setiap hari Sabtu pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Dan waktu dia samalah, pukul 3 sampai pukul 4. Dan tajuk-tajuk dia berbeza-beza lah. Semuanya adalah melibatkan pelbagai isu-isu perundangan yang akan dikupas oleh panel-panel yang akan ditentukan. Jadi sekiranya tiada apa-apa lagi soalan, jadi sekadar itu sajalah pada petang ni. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya mohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang saya memberikan perkongsian ilmu pada petang ini, dan saya harap sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada semua. Dan saya akhiri webinar kita petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan surah wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.